Selamat petang, salam sejahtera. Kemarin kita sudah lihat kabinet telah diumumkan untuk Sabah bagi tahun 2023 selepas Bung Mokhtar menarik sokongan UMNO daripada kerajaan pimpinan GRS Haji Jinor. Ini menimbulkan tanda tanya yang besar. Siapa main siapa? Siapa yang sudah kena? Siapa yang sudah kena game over? Siapa yang kena checkmate? Pasti Anda nak tahu ulasan kali ini. Pasti Anda juga akan setuju atau mungkin juga ramai yang tak setuju. Dalam kemelut politik Sabah yang dijangka telah selesai, namun timbul juga Bung Mokhtar kata, kemelut Sabah belum berakhir. Game still on, kata Bung Mokhtar. Sehingga ada beberapa netizen menulis, adakah Bung Mokhtar akan mulakan langkah baru? Adakah Bung Mokhtar akan meminta bantuan orang-orang baru? Dan yang paling membuatkan saya terkejut dan juga menjadi tanda tanya yang besar yang boleh kita fikirkan bersama ialah, adakah Bung Mokhtar akan meminta pertolongan daripada Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang Persekutuan yang juga adalah Setiausaha Agung bagi Parti Bersatu? Adakah Bung Mokhtar akan meminta pertolongan daripada Muhyiddin? Itu persoalan lain. Isunya petang ini ialah siapa yang mainkan siapa? Siapa yang kena game? Siapa yang main game kena checkmate? Melihat senarai susunan kabinet baru Sabah yang mengangkat sumpah kemarin, persoalan utama yang bermain dalam pemikiran kebanyakan orang tentunya ialah siapa main siapa dan siapa akhirnya kena main. Dalam bahasa biasa, siapa yang kasih main siapa dan siapa yang kena game over. Kena checkmate lah kan, ruginya. Walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Zahid Hamidi turun sendiri ke Sabah untuk menyelesaikan kebuntuan dan kemudian mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan, tetapi Ketua Menteri Haji Jinor ternyata enggan akur kepada cadangan tersebut. Selain mengenepikan UMNO dan warisan dalam barisan baru kabinetnya, Haji Ji turut membawa masuk Pakatan Harapan ke dalam kabinet kerajaan negeri. Manakala salah seorang daripada 5 adun UMNO yang dikategorikan sebagai belot pula telah diberikan jawatan timbalan Ketua Menteri menggantikan Bung Muhtar Radin. Seorang lagi daripada 5 adun berkenan juga diberikan jawatan menteri. Kecewa dengan pelantikan tersebut dan keputusan Haji Ji menepikan UMNO, Bung Mokhtar selaku pengerusi UMNO Sabah mengemukakan dan mengumumkan tidak mengiktiraf kedudukan mereka dalam kerajaan negeri bagi mewakili UMNO. Ini bermakna UMNO secara rasmi adalah pembangkang di Sabah, walaupun sebelum ini adalah sebahagian daripada kerajaan. Status 5 ahli adun itu tentunya menjadi perhitungan selepas ini. Dan apakah tindakan yang bakal UMNO ambil terhadap mereka? Ini persoalan yang besar. Adakah 5 adun ini akan dipecat oleh UMNO ataupun 5 adun ini secara sendiri, secara sukarela keluar daripada UMNO dan membentuk parti baru atau menyertai parti yang lain? Kerana agak pelik dalam satu kerajaan ada satu parti yang berada di 2 bahagian. Sebahagian di kerajaan, sebahagian lagi di pembangkang. Bukankah itu sesuatu yang pelik? Namun, dalam politik Sabah, politik Malaysia, memang sudah kita terbiasa dengan perkara pelik-pelik. Makin pelik dan makin pelik dan makin pelik. Inilah politik di Malaysia dan juga di Sabah. Saudara, PH pula daripada kedudukan sebelum ini sebagai pembangkang, kini telah bertukar menjadi sebahagian daripada kerajaan. Pada pendapat saya, ini sesuatu keputusan yang menguntungkan Pakatan Harapan. Kalau sebelum ini Pakatan Harapan berada dalam pembangkang yang mungkin tidak menikmati keistimewaan tertentu,
Apabila mereka berada dalam pihak kerajaan, pastilah keistimewaan-keistimewaan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan juga akan mereka nikmati bersama. Manakala warisan yang dulu adalah pembangkang dan cuba bekerja sama dengan UMNO untuk menjatuhkan HJJ, kini tetap kekal sebagai pembangkang. Dengan kata lain, warisan tiada kerugian apa-apa. Mereka tidak dibuang daripada kerajaan, mereka juga tidak terbuang sebagai pembangkang, mereka tetap ada di kedudukan itu. Yang aneh lagi pelik, walaupun UMNO dan warisan adalah pembangkang di Sabah dalam pembentukan kerajaan baru ini, tetapi mereka adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan di peringkat pusat yang diterajui Anwar Ibrahim. Persoalan paling besar, bagaimana HJJ boleh menolak cadangan kerajaan perpaduan yang disarankan Anwar, tetapi dalam masa yang sama membawa masuk 2 wakil PH dalam kabinetnya. Jika idea kerajaan perpaduan Anwar boleh ditolak oleh HJJ, siapa pula yang memberi restu kemasukan 2 wakil PH itu ke dalam kabinet kerajaan negeri? Ikut logik, jika idea kerajaan perpaduan yang dicadangkan Anwar telah ditolak oleh HJJ, beliau sebagai pengurusi PH juga sepatutnya tidak membenarkan penyertaan 2 wakil PH itu dilantik sebagai menteri. Yang paling malang dalam kemelut ini tidak lain ialah UMNO. Kerana dengan kehilangan status sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri, parti itu dikira sebagai pihak yang tewas dan kecundang. Siapa main siapa dan siapa telah kena main. Anda tentukan dalam ruangan komen Anda, bantu saya untuk memberikan idea sebenarnya siapa yang main siapa dan siapa telah kena main dalam kemelut politik di Sabah. Tidak terkecuali menjadi persoalan, apakah keberanian HJJ menolak cadangan kerajaan perpaduan itu ada kaitan dengan kedatangan Hamzah Zainuddin ke Sabah menemuinya 2 hari yang lalu. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini, elok-elok jadi kerajaan, UMNO kini sudah jadi pembangkang di Sabah akhirnya. Sehingga ada penganalisis politik, pemerhati politik dan juga netizen menulis langkah Bung Mukhtar adalah langkah yang sumbang. Bahkan ada yang menulis Bung Mukhtar salapai. Orang-orang yang ada di Sabah tahu maksud dia. Apa itu salapai? Apa itu ulung? Mungkinkah langkah Bung Mukhtar bersama warisan adalah langkah yang sumbang dan ulung? Walaupun UMNO Sabah pasti ketika ini sedang kecewa dengan nasib mereka, tetapi siapa yang mahu dipersalahkan? Adakah ia salah Bung Mukhtar yang berpakat dengan warisan untuk menjatuhkan HJJ? Atau ia salah Presiden UMNO Zahid Hamidi kerana gagal berperanan sewajarnya dalam memastikan penyelesaian menang-menang dalam kemelut tersebut? Kebetulan dengan Perhimpunan Agung UMNO yang akan berlangsung Jumaat dan Sabtu ini, adakah Zahid Hamidi bakal menjadi sasaran kecaman perwakilan berikutan nasib yang menimpa UMNO Sabah itu? Yang pasti, di sebalik UMNO terus bergelora dengan kemelut di Sabah ini, kedudukan Anwar sebagai Shivaji the Boss tetap tidak tergugat, malah bertambah kuat lagi. Ditulis dan dipetik daripada Sahbudin Hussein, Ubah Suai dari Nazilin Unity. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, letakkan tanda like, tekan butang like dan komen Anda dalam isu kali ini. Anda tolong jawab dengan baik-baik. Kemelut Sabah, siapa main siapa? Siapa mainkan siapa? Dan siapa yang kena main? Anda jawab soalan itu dan pastinya soalan itu dapat membantu kita merungkai masalah besar. Siapa kena siapa? Kita jumpa lagi Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.